Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin. Kita di muka surat 32. Kata musannif rahimahullah taala, Kitabul Jinayati. Ini satu kitab pada menyatakan hukum melukakan orang. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita kepada Allah Taala, syukur nikmat hidup masih diberi. Syukur kita Allah Taala beri kita Islam, ayah kita Islamlah kita. Lebih lagi syukur kita Allah Taala jadikan kita boleh membenar, mengiyakan, menyetujui semua ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membenarkan semua ajaran yang baginda bawa itu itulah dikatakan iman. Syukur kita dapat Islam, dapat iman. Apatah lagi syukur kita Allah Taala cenderungan kita untuk boleh taat, patuh perintah dia, tinggalkan larangannya. Dengan bahasa lainnya takwa. Syukur Allah Taala jadikan kita takwa. Syukur lagi disihatkan kita, dilapangkan masa. Yang tak ramai orang dapat nikmat Islam, iman. Apatah lagi nak dapat boleh taat, patuh perintah Allah Taala, tinggalkan larangan. Itu juga kesihatan, lapang masa. Tapi kat kita Allah Taala bagi semua itu. Bahkan diberikan hidayat dan taufik. Dengan itu kita nampak yang baik ialah baik, yang buruk ialah buruk, dan diberikan keupayaan pada kita untuk boleh melaksanakan kebaikan itu, antaranya datang masjid berjemaah dan dapat meluangkan masa untuk mendengar dan menyambung pelajaran kita daripada kitab Sulam Mubtadi ini, insya-Allah. Jadi syukur banyak-banyak nikmat Tuhan telah beri, dan kita dalam masjid ni ada peluang mendapat iktikaf kita. Kalau tak niat lagi main niat sama-sama. Pastikan niat kita tu maksudnya kita mensengajakan adanya kita dalam masjid ni adalah kerana iktikaf, sedarkan diri kita. Jadi lapasnya saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Taala. Hadirkan niat itu hasil pahala iktikaf, insya-Allah. Amin. Kata musannif rahimahullah taala, Kitabul Jinayat. Hadis kalian kita nak masuk ni adalah kitab baru yang terlepas, yang dah lepas kita dah bicara tentang akhir dalam bab nikah, antaranya adalah bab asuhan. Bagaimana peraturan bab-bab orang yang boleh mengasuh apabila berlakunya penceraian suami isteri. Jadi siapa yang lebih berhak, apa ciri-ciri dan sebagainya, kita dah bicara lepas. Jadi kalau ikut itu ialah hujung dalam bab munakahat. Jadi kita dah habis itu, nak masuk pula satu lagi bab yang istilahnya dipanggil jinayat. Kalau bahasa Arab tuan-tuan, terjemah asal jinayat tu dia kata macam ni. Ini satu kitab pada menyatakan hukum melukakan orang. Jadi jenayah ni kalau dalam bahasa Arab kita, jinayat dengan makna jarihat. Apa dia? Orang yang melukakan orang. Itu jenayah. Jadi luka pun ada bicara dia. Apatah lagi sampai luput anggota, apatah lagi sampai tahap menghilangkan keupayaan anggota, apatah lagi sampai tahap bunuh. Jadi semua tu ada kesalahan besar lah. Dan semua tu istilahnya dipanggilkan jinayat. Dan asal jana ni maksudnya buat melampau, menzalimi hak orang lain. Antara perbuatan melampau kita bicara ni adalah bab melukakan orang. Jadi ada bab akan datang yang istilahnya hudud. Jadi hudud satu kitab, maksudnya dia satu perkara. Dan jinayat ni satu perkara. Satu terjemah mudah jinayat ni adalah melukakan orang. Bab melukakan orang. Jadi di atas fahaman tu juga ada tajuk ni. Nak kata apa? Satu, kita dalam kaedah agama Islam, kita tak dibenarkan menggunakan benda-benda tajam yang istilahnya boleh meluka. Dan dengan benda tajam itu kita gunakan untuk yang saya nak tunjukkan salah ni ialah mengugut, apa bahasa muda tadi, pau ataupun ragut atau seumpamanya. Pasal itu apatah lagi bila buat perbuatan tu sampai boleh melukakan orang, mencederakan orang, patah anggota lagi,
koyak rabak kulit. Lagi ada yang sampai boleh menyebabkan mati. Jadi umumnya tu atas kita bicara kitab jenayat lah. Nisbah bicara depan nanti apa yang dikatakan jenayat itu. Jadi nisbah kitab kita nak bicarakan ni hukum ni. Kalau melukakan orang yang bagi luka tu, nak kena apa? Nak luka apa? Baik. Jadi dalam bab luka ni, bab yang paling besar bab melukakan orang, bunuh. Pasal dia bukan saja luka, sampai bahkan dia sampai tahap menghilangkan nyawa. Jadi bab melukakan orang paling besar bunuh. Satu, bab jenayat ni banyak bicara bab bunuh. Kalau hukum-hukum yang selalu duk isu, duk bising tu, yang kata mencuri kena potong tangan, yang istilahnya bukan melukakan orang, dia cuma ambil bab harta benda, bab maruah dan sebagainya. Hak tu ada hudud. Hak tu minum arak, hilang akal, hak tu namanya hudud. Adapun jenayat ni bab melukakan orang. Semua bab luka, luka di kepala, luka di badan, luka di kulit. Dia akan sebut nanti jenis-jenis luka itu. Jadi siapa buat perbuatan ni, dari istilahnya dipanggil jani, orang buat jenayah. Jadi orang yang dikenakan buat jenayah tu dipanggil mujna' alaih, orang yang dibuat jenayah ke atasnya. Itu bahasa-bahasa Arab lah tuan-tuan sikit untuk menunjukkan kata apa benda tajuk kitab kita bicara ni asal terjemah. Jenayat tu maksudnya hukum melukakan orang. Jadi maksudnya dalam peraturan Islam dia ada hukum sampai tahap ni, melukakan orang nak kena balas apa? Dia akan sebut dengan prinsipnya kisos dan apa rukun syarat kisos itu. Begitu juga dipaham hukum melukakan orang ni nak menunjukkan kita dalam Islam tak digalakkan memikul, membawa benda-benda tajam ataupun istilahnya senjata, yang senjata itu boleh dengan sebab itu ataupun tercuai daripada itu menyebabkan luka, apatah lagi sama menyebabkan matinya orang. Kita tak diasuh di atas kaedah itu. Macam mana kalau dalam suasana perang, apa kena buat parang, tombak lah, apalah, panah apa seumpamanya, itu lain. Kalau suasana biasa, tak diajar kaedah kita, bawa senjata, sisip di pinggang, yang istilahnya alat-alat boleh melukakan orang, kerana bab tu dia ada peraturan. Melukakan nanti dia ada masalah. Macam mana pun kalau ada orang dia nak jadi pasien dia, pergi ke mana pun bawa parang, bawa golok, nak jadi hantuah katalah gitu, bawa senjata yang boleh istilahnya melukakan dari segi hukum syarak kita, saya sebut hukum syarak ni, dia tak haram dan berdosa. Cuma kalau kata nak jadi dosa macam mana? Antara dosa yang memang tak dilarang kita buat perkara itu dalam istilah-istilah bab melukakan orang ni ialah angkat senjata yang istilahnya boleh meluka, pisau, parang, tombak apa sebagainya. Kita acu dia, acah dia, acan seseorang dengan menggunakan senjata. Perbuatan tersebut ada ulama kata haram, ada yang kata makruh. Pasal apa haram makruh? Pasal dia boleh mengakibatkan melukakan orang. Satu kita dalam Islam ni tuan kadang baca tajuk je, tapi ulama bahas tu perinci satu-satu halusnya cara dia orang bahas, cara dia ambil hukum tu. Jadi insyaAllah kita nak bicara bab tu lah, bab melukakan orang. Dan saya dah sebut awal tadi, bab melukakan orang ni paling besar kesalahan jenayah adalah sampai tahap bunuh. Pasal apa? Pasal dia bukan saja tahap luka, tapi istilahnya menghilangkan ruh daripada jasad. Tu salah besar. Baik, di atas salah besar itulah dia nak pergi hurai masalah melukakan orang ni. Kes besar sekali adalah bunuh orang. Maka adalah kata dia, bunuh itu terbahagi atas 3 bahagi. Kes bunuh, bab melukakan orang sampai jadi bunuh ni ada 3 bahagi. Baik, jadi kita tengok mana ada kes yang nama bunuh besar, nanti siapa kena tanggung, siapa yang kena bayar bayaran-bayaran tu ataupun macam mana, kita tengok dulu. Baik, jadi bunuh ni ada 3 bahagi. Pertama dipanggil sengaja, semata-mata. Kalau bahasa Arab dipanggil qatlul amdi, membunuh dengan sengaja. Satu. Yang kedua dipanggil menyerupai sengaja, qatlu shibhil amdi, qatlu ataupun qatlu shibhil amdi, membunuh yang tahapnya dipanggil menyerupai sengaja.
dia menyerupai sengaja. Dua, jadi kena kenal nanti satu-satu mana yang hukum sengaja, menyerupai sengaja tu. Dua, tiga, dan tersalah semata-mata. Dia panggil khata' amdi. Khata' amdi, khata', tersalah semata-mata. Maksudnya dia bukan termasuk dalam bab yang kedua tu, sama ada sengaja atau tak sengaja. Baik. Kalau sekali lalu kita tengok tarikh tu tuan-tuan, macam mana boleh bagi 3 hukum ni? Pasal tak dapat tidak, memang pembunuhan dia akan jadi bab macam ni. Dia mesti tak berlaku je bunuh, mesti akan jadi ni. Sama ada tersalah ataupun istilahnya sengaja semata-mata, ataupun istilahnya menyerupai sengaja. Macam mana pun semua takrifan itu hendaklah dilihat mengikut dobit fiqh. Pasal khususnya dalam fiqh kita Syafi'i, dia akan sebut nanti siapakah dia yang dikatakan sengaja yang menyebabkan yang dinamakan qatlul amdi ataupun syibhul amdi ataupun dipanggil khata'. Ada dipanggil khata' amdi. Memang adalah salah semata-mata. Untuk faham tu mesti faham takrif dan definisi. Tengok rukun dan syarat nanti. Jadi rasanya baca terus lah. Senang kot tengok dobit tu. Baik, macam mana yang dikatakan bunuh sengaja? Bunuh sengaja semata-mata itu iaitu bahawa menyengaja ia seseorang ni seseorang aljani, orang buat jenayah ni, dia sengaja, dengan sengaja. Maksud sengaja tu ada qasad, ada kehendak. Memang dia ada maksud di hati dia untuk memukul orang, mencedera orang. Jadi untuk nama semata-mata ni, dia menyengaja kepada memukul, pula tu dengan barang yang membunuh akan dia pada ghalib. Memang qasad nak pukul orang tu, dan dia gunakan alat. Kalau tak guna alat pun dipukul ke dan sebagainya, di situ ghalibnya boleh membawa kepada mati. Hak tu dipanggil, kalau kata jadi kes tu, hak tu dipanggil bunuh sengaja. Jadi pukul memang qasad pukul, dan alat yang dipakai boleh mematikan. Kalau tak alat pun, seingat saya dalam bab PK, tempat yang dia buat jenayah tu biasanya boleh mematikan. Hak tu dipanggil bunuh sengaja. Misal bom lah, senang. Memang dia qasad bom, cuma bom tu kot dia tak pegang orang. Buah pi lah contoh. Dia memang qasad nak kena orang tu, dia baling bom. Boom, mati. Memang boleh mati ghalibnya. Sengaja tu. Tu namanya bunuh sengaja. Memang dia qasad baling. Kalau dia kata aku nak baling orang lain, terkena orang lain, tu nanti syibhul amdi. Maksudnya dia memang nak bunuh, tapi orang lain yang dia qasad, orang lain yang jadi. Hak tu dia menyerupai sengaja. Pasal alat dia boleh bunuh, tapi tersilap orang yang nak dibunuh. Baik, yang tu nombor 2 ni. Jadi kalau asal pertama ni, yang kata bunuh sengaja ni, dia memang menyengaja nak pukul dengan barang yang membunuh akan dia pada ghalib. Disebut barang tu maksudnya ada alat, pisau, parang, tombak, panah, racun, apa saja istilahnya boleh membunuh tu. Antara yang seingat fikir saya dalam fiqh tuan, termasuk dalam kata dia buat benda bunuh ni, apa dia? Dia kurung tak pergi makan 3 hari atau lebih. Kalau 1 hari, 2 hari, 2 hari setengah tak mati lagi, lapak ke mana pun tak mati. Dia akan memang confirm mati dengan sebab kurung adalah 3 hari ataupun lebih, tanpa ada apa-apa makanan minuman, dia kurung, mati. Hukum bunuh dengan sengaja. Pasal apa? Sengaja kurung, lepas tu sengaja buat sebab mati. Walaupun dia tak guna senjata, tapi dengan tak beri makan dalam tempoh tersebut, biasanya ghalib mati. Mati dengan sebab tu, mati. Jadi pembuat perbuatan tersebut bunuh dengan sengaja. Namanya bunuh dengan sengaja. Walaupun dia tak bunuh, walaupun dia tak takir, dia tak tikam, tak katok apa dan sebagainya, tapi dia tak dia kurung, dia tak berikan makanan tu, itu istilahnya bunuh dengan sengaja. Ataupun termasuk dalam tu yang saya sebut tadi, dia tak pakai alat apa pun, alat dia tangan je, tapi tempat dia pukul, tempat dia katok,
Tempat apa? Dia lipat perbuatan itu memang dia qasad buat jenayah ke orang tu, dan perbuatan itu biasanya ghalibnya bawa maut. Misalnya gaduh-gaduh kelahi, dia bagi rebah, dia tarik tekuk ni, ambil tangan dia, mati kan. Oleh tuan-tuan tak tahu tanya saya. Ngaji kat babak tu. Kalau belajar ilmu pertahanan diri sekolah ni, dia ada 21 buah super combat. Super combat tu bahasa dia kan. Macam mana nak pergi mapuh kan. Kepala ni pun pegang. Mati kan. Mati. Tak cara nak try. Tambah kepala kecil-kecil tu. Senang pulas sekali kan. Ataupun kalau tak pulas kepala pun, istilah dia pinggang. Katalah kita pergi belakang dia, tarik kepala tu, rebah atas paha ni. Apa tu? Tekan kaki ni, tekan kepala ni. Patah minyak kan? Apa tu? Nak try? Apa nak try? Saja nak tanya tu, nak tunjuk kata apa kan? Maksudnya ada perbuatan pukulan yang digunakan tersebut ni barang, maksudnya alat. Jadi kalau tak gunakan alat pun, cara buat macam tu boleh membunuh pada ghalib. Macam dobit nak bunuh sengaja macam ni. Memang qasad buat dan alat membunuh. Kalau tak alat pun memang tera tu mati. Antara budak sebut tadi kurung 3 hari tak pergi makan minum, minum apa pun tak, mapuh, wajib mapuh, mati. Macam manusia ni lebih, jadi 24 jam, 48, 72 jam. 72 jam tak makan tak minum, mati. Kalau 7 hari tak makan tapi minum lagi, tak mati. Tak mati. Satu bab kurung ni jagalah, tambah kurung binatang. Sikit kalau ke binatang tu, kita ada bela binatang yang berkurung, makan tak bagi je, tak lapak tu lah. Tapi kalau air tak bagi, mati kan. Kalau 3 hari memang mati. Kadang binatang lagi cepat. Pagi, petang tak ada ayat, mati lah. Tengok lah tu. Macam mana pun nak sebut tak binatang tu siapa. Pasal jangan ada binatang, pastikan jangan ada binatang mati dalam kurungan kita. Pasal hukum tu, hukum kita hilangkan nyawa dia, hukum zalim dengan dia, dosa besar tu, wajib tobat tu. Burung ke apa kita tinggal rumah seminggu, tak pergi bubuh air apa, apa. Dosa besar tu. Dosa besar tu, kena tobat tu lah tu. Itu kalau burung mati, ni orang mati. Orang tu. Jadi kalau kata perbuatan macam tu, bila ada ghalibnya boleh membunuh, dia pula sengaja memang buat itu, maka di sisi hukumnya bunuh sengaja. Sikit kalau saya sebut ni, katalah dia kunci-kunci pintu, dia tak tahu ada orang. Dengan sebab dia kunci tu, mati orang tu dalam tu. Tapi dia bukan tahu siapa tu. Tu taklah bunuh dengan sengaja. Macam mana pun dia tahu perbuatan dia, kan dia tak tahu, tu nombor 3 dia lah. Itu salah semata-mata. Salah semata-mata. Tersilap semata-mata. Dia tak ada kosong apa, ataupun di luar pengetahuan dia. Kadang-kadang yang tu tak cas langsung. Kalau memang dia tak tahu apa, orang yang masuk dalam tu, orang tu terkurung, orang tu yang mati. Dia tak ada masuk apa-apa pun. Yang tu memang tak ada kena cas apa-apa, pasal dia tak terlibat langsung dalam kes pembunuhan tersebut. Baik. Jadi kes pertama ni memang qasad nak bunuh, dan alat boleh bunuh pada ghalib, dan cara boleh bunuh pada ghalib, maka wajib qawat. Qawat ni bahasa Arab, wajib kepada penjenayah al-jani itu wajib qawat. Atasnya atas jani, orang buat jenayah. Apa dia qawat? Qawat maksudnya bunuh balas. Bahasa kita selalu pakai qawat adalah qisas. Wajib bunuh. Jadi istilahnya qisas, wajib qisas. Pasal apa qisas? Pembunuhan dengan sengaja. Macam mana pun dia akan sebut nanti syarat. Macam mana dengan pembunuhan tu nanti, sabit qisas tak qisas. Ada siapa pula terkecuali dalam bab boleh terangkat hukum qisas ataupun qawat itu, dia hanya boleh kembali pada diat saja. Siapa dia? Sebut ke depan lah. Macam mana pun kaedah asal, bunuh qasad, memang nak buat kat orang tu, alat pula membunuh pada ghalib dan mati. Maka di sisi hukum kena qawat, kena qisas atasnya, atas qisas atasnya. Itu hukum asal. Baik, qisas ni kalau ikut hukum asal dalam kes-kes pembunuhan, dan kaedah kita lah syarat kuasa qisas untuk bunuh malas ni adalah terletak pada waris orang yang dibunuh. Itu kaedah syarat. Kuasa besar untuk memutuskan adakah diteruskan dengan qisas ataupun tidak, kuasa pemutus untuk memaaf tak memaaf pada pembunuh adalah waris
keluarga yang dibunuh. Waris dia itu adalah penentu kepada nyawa siapa yang buat jenayah. Kalau pewaris kata maaflah, kami pun tengok orang ni pun bukan bunuh pun tak selesai juga, sudahlah tu. Kami pun tak mau apa, janji dia jadi baik ya. Dia nak maaf, terpulang pada siapa boleh maaf? Waris orang yang dibunuh. Waris orang yang dibunuh. Jadi kalau buat tuntutan kisah pun undang balas, siapa yang akan tuntut? Nisbah bicara mahkamah lah. Tapi tuntutan besar tu nisbah khusus kita nak sebut ni tanpa maaf, tiada ada kuasa boleh memaaf dalam bab-bab kisah ni melainkan hanya waris orang yang dibunuh saja mengikut kaedah syarak. Okey, tengok tantu sikit dulu. Mengikut kaedah syarak hanya waris yang boleh memberikan kemaafan. Ada orang lain tak boleh masuk campur langsung. Baik. Kalau katalah yang beri maaf tu bukan waris yang dibunuh tapi pemerintah, tak betul ya kaedah syarak. Kebanyakan negara dalam dunia ni kalau kes jenayah yang ambil faedah tu kerajaan, kalau yang memaaf pun kerajaan juga lah. Waris orang bunuh ni, yang dibunuh ni macam mana? Bahasa dia macam ni lah, dengar, melopong je lah kena bunuh. Dalam dunia macam tu kan. Satu orang yang dibunuh ni maksudnya 2 kali malang ada, dah lah kena bunuh lagi. Jadi disebab susah dia tu. Kadang-kadang orang yang memang bunuh tu tengok duduk dalam penjara akhlak baik, lepas pula. Tu dia. Waris yang dibunuh macam mana? Tu saya guna bahasa apa ni? Melopong. Satu kalau ikut dalam syarak, orang yang kuasa untuk memberikan kemaafan ni diberi hanya pada waris yang dibunuh. Dan waris itu khusus paling besar sekali adalah waris asobah. Kita ada bicara dalam bab-bab peraih dulu siapa nama asobah. Asobah tu, waris asobah adalah antara orang paling kuat untuk menentukan sama ada penjenayah itu dikenakan hukum bunuh ataupun tidak di atas jenayah yang telah dilakukan. Baik, jadi asal hukumnya kena qawat, kena kisos. Maka jika dimaaf daripadanya atas diat. Baik, satu lagi pilihan selepas daripada kisos ialah boleh dimaafkan daripada kenakan hukuman bunuh tapi minta bayaran. Dan istilah bayaran itu dipanggil diat. Dipanggil diat. Bayaran pembunuh membayar ganti rugi nilaian kepada orang yang dibunuh itu, bayaran tersebut dipanggil diat. Jadi boleh orang yang keluar waris yang dibuat jenayah, daripada dia boleh buat fikiran macam ni, daripada orang ni mati saja baik aku maaf, dia kena bayar kat aku satu bayaran, lagi bagus hal tu daripada jatuhkan hukum bunuh kat dia. Boleh waris macam tu. Sekalipun nampak ni waris ni mata duitan, kira nak duit mati bapak dia seronok boleh dapat duit, duk ya ye, dia tak nak hukum kisah di atas siapa yang bunuh bapak dia. Macam mana? Jawab, boleh tak buat itu? Ikut dia, hak dia. Dan kalau bunuh pun memang selesai lah, orang tu kena bunuh kalau sabit kesalahan. Itu kalau tak mati je lah. Kalau ikut tak mati, pasal bila dia kena bunuh, memang kita puas hati pada siapa yang dah salah tu dikenakan tindakan. Tapi kat kita ni kadang merempat hidup. Pasal apa? Yang antara yang mati dibunuh tu adalah tulang belakang keluarga kita, ayah kita, abang kita, istilahnya tulang belakang keluarga. Tak ada dia, lumpuh kita. Kalau kita nak suruh kata kena bunuh orang yang bunuh ni, memang boleh bunuh, tapi kita duk merempat tu. Boleh berpindah daripada kisah tu kepada memaaf. Jadi maaf pun bukan maaf langsung, tapi memaaf dengan diat. Itu disebut boleh maaf di atas diat. Dan diat ni kalau umum sebut, banyak mana kena bayar diat ni? Harga 100 ekor unta. Umum bahasa dia 100 ekor unta. Jadi kalau unta tu seekor 5,000, boh pergi pasar itu, maka 100 ekor unta 500,000. Kira kalau seekor 1,000, seekor 5,000, seekor 10,000, kira istilah dia kira. Tuan-tuan senang impun duit 300,000, 500,000. Saya nak impun 500,000 cirit tuan-tuan. Saya ni kalau terah saya lah, mati duduk gelik pun
500,000 saya tak boleh Azhar. Terah ni ya, kalau terah ni mati hidup kelak, dengar saya pun. Mati hidup kelak. Bila hidup kelak tu tak dapat lagi 500,000. Nak dapat 1 juta lagi atau satu bangan lah. Tak tahulah kot tuan-tuan jual scrap boleh 500,000 senang. Boleh tu. 50 sen boleh ya. 500,000 bukan dia. Tambah scrap berapa sekilo lah ni? RM1.8. Ha? RM2. RM2 kan. Dah lah dengan hujan ni, apalah. Sikit lah macam tu. Betul kena bunuh, betul? Boleh kita maaf dengan dia? Ya, boleh. Itu peraturan kita. Lagi? Dan diat yang kalau kata dimaaf ni, pasal dia bunuh sengaja, nama diat ni, wajib diat mughallazah. Istilahnya dia panggil diat mughallazah. Mughallazah ni terjemah mudahnya berat. Berat tu berat macam mana? Unta dia angka tetap 100. Cuma istilah kita jumpa nanti ada mughallazah, ada mukhaffafah. Semua bukan najis mughallazah dan mukhaffafah. Mughallazah ni diat tu berat. Berat tu berat dari mana? Berat dari segi jenis unta yang kena bayar. Kalau asal diat biasa, dia akan ada lah unta. Dia akan sebut nanti bintu makhat, bintu labun, ibnu labun. Dia akan sebut berapa kena tu, hiqah, jiz'ah. Dia akan sebut nama-nama unta tu berapa kena. Kalau yang mughallazah ni, unta tu dibagi 3, 100 tu. Angka dia nanti 30, 30, 40. Dan unta tu unta mahal-mahal belakang. Unta dah istilahnya matang, 4 tahun ke 5 tahun. Begitu juga umur 3 tahun ke 4 tahun. Satu 30. Lepas tu seekor yang 40 lagi ialah unta bunting. Kita jumpa akan datang cuba sekali lalu sebut tentang mughallazah tu. Jadi asal katalah unta tu seekor 5,000. 5,000 tu harga biasa ya tu. Harga cukup umur untuk boleh buat korban. Katalah itu. Kalau umur dia lebih sama istilahnya balik dah boleh biak dah. Istilahnya bergalak dah hak jantan. Hak betina pun istilahnya boleh bunting. Terah tu dia panggil hiqah. Kalau yang tu saya silap seekor 15,000 tambah pula dah jadi ibu bunting. Bakar baik pula. Macam mana? Tu saya silap seekor mau 50,000 bayar. Kira lah. Macam mana pun saya nak sebut. Apa saya urai itu adalah apa yang dikatakan mughallazah ada bab akan datang ni. InsyaAllah. Jadi asal nak sebutnya ialah bunuh sengaja, dia kena asal kisos dan boleh dimaaf daripada kisos setelah berlaku perbicaraan dan sabit kesalahan. Boleh waris yang dibunuh memindahkan ataupun memaafkan daripada hukum kisos kepada hukum diat. Jadi yang buat jenayah kena apa? Disebab siksaan tak ada kena apa-apa lah. Habis tu kena apa? Dia kena bayar. Duit nak ambil mana banyak-banyak itu? Ikut mu. Hutang ke apa kan? Tak ada pun. Kebun getah kita ada, kontrak mau kerja. Sebulan mu apa? 500. Sampai mampu 500. Tu pun hutang lu yang saya lagi. Kalau nak buh kata macam ni, mau mampu ya hutang saya. Tapi mau mesti jadi abdi aku. Sampai mampu. Getah pula ada berapa pokok. Buh pilih ada 100 pokok kan. Setahun berapa? Mau hampir ni mau merdeka. Merdeka tu maksudnya tak gaduh orang tahu pasal bayaran tu dah habis. Yang mau bayar. Tapi kalau kata tak bayar, tulang makan kita dia bunuh. Tu. Nak kata boleh ke ambil tindakan macam tu? Boleh. Ambil lah. Satu kalau agak orang buat jenayah tu serik tak? Kalau mati habis kita kan. Tapi dia terpaksa hidup dalam keadaan nak kena bayar jumlah harta macam tu. Pula tu daripada duit dia. Ada disebut dengan saya. Mughallazah padahal daripada harta dirinya al-jani, orang buat jenayah, harta dia. Dan bila kata dia mughallazah ni bunuh sengaja, segera kena bayar. Segera tu apa? Setahun. Seingat saya setahun. Dia mesti selesaikan segera dalam masa setahun. Selesaikan. Buah pergi dengan harga RM500,000 ni, RM500,000 kena bayar. Setahun tu tak RM500,000. Tu saya kata kita habis umur mati hidup gelap tak jumpa duit macam tu. Dia kena setahun selesaikan macam tu. Bayangkan dia nak kerja apa? Kau jual dadah apa tak tahu. Sajalah sebut ayat itu. Kalau memang ada orang kaya sungguh yang boleh dapat macam tu. Tapi kalau saya sebut tadi ni sebab saya lah, kita lah orang kampung ni.
Payahlah nak dapat duit agak ratus-ratus ribu gitu, tambah istilah juta-juta, tambah bilion-bilion. Tak ada rasa lah kita. Macam mana pun kita nak sebut gini, tangkis jenayah tu tang kena bayar lagi. Adakah agama-agamanya orang yang buat jenayah ni apabila sama ada dihukumkan bunuh,